tambahan lagi store kan. So yang itu saya tak pasti. So yang saya pasti, yang saya tahu ada 184 lagi store yang masih tak menggunakan SPS GKKM ni. Okey, manakala 256 pula adalah stor farmasi yang dah dapat pengecualian daripada KKM, daripada MOF. So, mana-mana yang tak pakai, tuan-puan kena pakai. Okey, rujuk pada pentadbir sistem SPS. Kita dah lantik dekat setiap negeri, kita dah bagi capaian. Okey, mula-mula untuk pakai sistem SPS tu buat rumah dia dulu. Rumah maksudnya stok utama tu kena diwujudkan dekat dalam SPS. So kena ada lokasi stok yang paling utama. Yang paling pertama kena ada lokasi store dekat dalam SPS. Lokasi store tuan-puan lah. So macam kena cari pentadbir yang boleh daftarkan. Sebab kalau kita macam kita ni nak remote dari jauh, sedangkan lokasi bangunan tu pun kami tak tahu apa semua kan. So kalau boleh tuan-puan cari pentadbir yang berdekatan untuk daftarkan store. Selepas daftarkan store dekat dalam SPS, lepas tu tuan-puan boleh uh, lantik pegawai yang menguruskan store lah. Itu pun tugas pentadbir lah. Pentadbir SPS akan lantik pegawai store, pegawai pelulus, pegawai penerima dalam sistem SPS. Untuk lantikan tu kena ada surat lantikan bertulis daripada ketua jabatan dulu. Okay? Barulah pentadbir boleh create ID dengan password pegawai-pegawai tu dekat dalam sistem SPS. Sebab kita tak nak lantik, tambah pegawai store, tambah. Sebenarnya ketua jabatan tak lantik pun dia secara bertulis untuk jadi pegawai staf, pegawai pelulus. Tapi dekat dalam SPS sampai berpuluh-puluh orang. So nanti kalau ada salah key in penerimaan, tertekan itu, tertekan ni, siapa yang perlu disalahkan? Kan? So kena ada apa tu nama pemantauan kat situ Okay. Okay. Siapa yang tak guna kena guna lagi. Store mana yang tak guna tu kena guna lagi. Nanti saya tak boleh nak baca. Semua boleh baca. Clear je. Kalau soalan tak boleh nak fokus dah. Kepala saya ni dah tingtok. Okay. Okay, sebelum kita pergi panjang lebar mengkorek-korek perkeliling tu, nak tahu pasal itu, ini, pasal kadar pusingan stok, semua kan. Yang penting sekali kena tahu tentang definisi stok lah. Okay. Kita ni uruskan stok, dilantik sebagai pegawai stok, dilantik sebagai pegawai pelulus. Tapi stok mana yang kita jaga, kita kena clear. Okay, definisi stok dekat dalam perkeliling, dia kata stok adalah tempat bagi melaksanakan penerimaan, merekod, penyimpanan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengeluaran stok. Maksudnya dekat sini, dekat mana kita buat urusan-urusan ini, di situ adalah stok lah. Okay, kalau kita terima stok daripada pembekal, kita terus letak dekat dalam cold room. Maksudnya cold room tu adalah stok. Okay, kalau kita terima stok daripada pembekal, kita terus letak dia dekat dalam kabinet besi. Okay. Oh. Aduh. Tak. Aduh, apa ni, apa ni, saya punya line ni trip pula. Dah clear kan? Suara dah clear. Oh, dah okey. Dah okey. Okey. Alah, okey. Dah okey. Tadi elektrik tak ada. Okay, sekarang sambung. Jangan buang masa. Okey. Kat mana? Kat sini jelas-jelas dia kata tempat bagi melaksanakan penerimaan, merekod, penyimpanan. Kan senang cerita kita kata kat mana kita simpan stok yang kita terima daripada pembekal tu lah. Itu adalah stok kita lah. Okay. Kalau kita letak dia dekat, tak dia masuk pun dekat dalam stok. Masuk dekat dalam kabinet meja sisi je. Kan sebab pen 2-3 batang je kita beli, pen yang mahal untuk kita beli dan kita bagi pada ketua jabatan. Ketua jabatan nak pen yang mahal sikit untuk signing kan. Dia nak sign dokumen perolehan ke apa ke. So kita beli pen tu, tak masuklah dalam stok. Masuklah dekat dalam meja sisi. Nanti ketua jabatan datang nak bagi pada ketua jabatan tu kan. So dekat mana stok kita sebenarnya? Dekat meja sisi tu lah.
Okay, untuk store ni perlu ada letakkan tetap ya untuk setiap stok-stok kita. Stok yang kita nak letakkan tu dia mesti ada rumah-rumah dia sendirilah. Sebab tu kalau kita gunakan SPS dia ada lokasi stok. Okay, dia ada lokasi stok. Okay, kalau kita nak amalkan letakkan stok sementara boleh, tapi dengan syarat letakkan tetap tu perlu wujud dulu. Kemudian stok-stok yang baki-baki tu kita letakkan dia diletakkan stok sementara. Okay, itu yang paling penting kalau kita letak dia dekat tempat lapang, contohnya kalau kita apa ni barang-barang untuk projek pembinaan kan, ada pipe-pipe, ada apa simen ke apa semua yang memang tak sesuai duduk dekat dalam store, kita boleh letakkan dia di kawasan lapang. So kawasan lapang itu adalah store. Kalau boleh store kita mesti, bukan kalau boleh, store mesti setiap masa berada dalam keadaan yang selamat lah. Okay. Kadang-kadang kita selalu fikir store kita mesti berupa bilik. Bilik yang ada apa? Dinding, ada pintu, ada bumbung, ada lantai kan. So bilik tu adalah store. Tapi sebenarnya tak macam tu. Kat mana kita simpan stok yang kita terima daripada pembekal itu adalah store. So kalau audit datang, audit nak tengok stok, stok kat mana, boleh bawa saya pergi jumpa, boleh bawa saya tengok stok. So kita kena, sebab nanti dia akan semak dokumen pendaftaran kita, kat mana kita daftarkan, lepas tu dia nak tengok tempat penyimpanan pula. Okey, ke tempat penyimpanan. So kena bawa dia ke semua lokasi store yang ada. Yang kita wujudkan lah. Contoh macam dekat PKD kan, store farmasi. Store farmasi beli banyak ubat, buat ordering ubat, tapi tak sesuai untuk diwujudkan store farmasi di PKD. PKD kan pejabat. Okay, tak sesuai. Ada tempat yang tak sesuai lah ditempatkan store di situ. So PKD decide untuk jadikan klinik kesihatan sebagai store, lokasi store. Tapi lokasi tu lokasi saja, lokasi store saja. Store tu still milik PKD. Okay, pelaporan semua. So klinik kesihatan punya store tu adalah store utama PKD. So pelaporan semua PKD yang kena buat lah. Okay. Di klinik kesihatan tu nanti akan ada terimaan daripada pembekal. Kalau kita tengok, nanti kita akan tengoklah takrifan apa itu store utama, store unit kan. Kalau kita tengok takrifan tu nampak macam klinik kesihatan tu bila dia pusat kos, dia store unit. Tapi bila kita terima stok daripada pembekal, stok tu perlu masuk dalam stok utama dulu, baru boleh keluar ke store unit dan juga pelanggan akhir. Okay, so takkanlah pembekal terus hantar ke store unit. Tak boleh lah macam tu. Okay, pembekal tak boleh terus hantar ke store unit. Pembekal mesti hantar ke store utama. So kalau ada pembekal yang pergi ke klinik untuk hantar bekalan stok, maksudnya klinik tu adalah lokasi stok utama bagi PKD. Okay, ni cerita yang PKD punya level lah. Okay, kalau yang lain-lain saya rasa tak ada masalah sangat sebab dia macam clear. PKD ni yang macam susah sikit. PKD sebab dia ada klinik kesihatan. So bila klinik kesihatan selalu kata saya ni store unit, saya bukan store utama. So saya tak perlu buat verifikasi store. Sebenarnya dia terima stok daripada pembekal dan dia merupakan lokasi stok utama bagi PKD. Okay, macam tu. Okay. Jelas yang definisi store tu. Store tu kat mana-mana mana-mana pun boleh jadi store. Seterusnya definisi stok pula. Stok ni juga dipanggil inventory. Kalau kita tengok perakaunan akruan, dia tak panggil stok. Dia kata inventory. So samalah stok ke inventory ke, tapi kat dalam keliling TPS ni dia kata definisi dia kita masih pakai definisi stok. Stok adalah barang-barang belum guna dan perlu disimpan atau untuk digunakan terus bagi tujuan operasi atau penyelenggaraan. So yang paling penting sekali, stok mestilah barang baru yang belum digunakan. Okay, kita beli barang baru, sama ada kita nak simpan barang tu ataupun kita nak gunakan terus untuk tujuan operasi atau penyelenggaraan. Okay. Biasanya ramai yang beranggapan, kita ni kalau kita fikir stok, mesti kita kata
Saya nak beli stok makanan lah untuk bulan Ramadan. Nanti susah. Balik-balik kerja nak masak tak ada stok ayam, tak ada stok ikan dekat rumah. Jadinya saya ni nak pergi sekejap pasaraya nak menyetok bahan-bahan basah untuk simpanan sepanjang bulan Ramadan. So bila kita yang biasa, orang akan kata stok tu maksudnya kita menyimpan. Menyimpan, membeli, simpan dan untuk kegunaan akan datang. Kan? Itu kita selalu anggap dia sebagai stok lah. Memang betul pun. Dekat dalam definisi TPS pun memang begitu. Tapi ada satu lagi definisi. Barang yang kita beli dan kita gunakan terus, itu juga dianggap sebagai stok. Okay? Bukan yang barang kita beli, kita simpan, dan kemudian akan datang baru kita guna, itu saja yang dianggap stok. So kat sini ada dua kategori, dua kriteria yang boleh dianggap sebagai stok. Satu, belum barang baru yang kita simpan untuk kegunaan pada masa akan datang. Satu lagi, barang baru yang kita beli dan kita gunakan terus. Contohnya kita beli macam kita beli reagent, okay? Kita beli reagent untuk satu uji kaji. Kita beli satu je reagent tu, satu vial contoh kan. Kita beli dia. So kita dapat daripada pembekal, terus pakai. Bila ditanya kenapa tak direkod, jawapannya dia kata, tak, kami tidak menyetok, kami beli, ini reagent ni adalah barang pakai habis. Barang pakai habis, kami tak rekod lah. Kalau nak rekod banyak, dia kata macam tu kan. Kalau nak rekod banyak, kami bukan beli sikit-sikit punya reagent. Semua pegawai kat sini, semua beli reagent dia masing-masing. Jadi takkanlah semua orang nak rekod. Ramai yang kata begitu, tapi sebenarnya itu salah. Kaedah tu salah. Kan dekat sini dalam definisi dikata barang yang kita beli, kita gunakan terus juga dianggap sebagai stok. So kalau dianggap sebagai stok, terikatlah dengan tata cara pengurusan stok. So perlulah didaftarkan. Lepas tu pun kena ada permohonan untuk pengeluaran dia. Kan? Tak kisahlah kita beli dia satu ke, kita akan datang dia akan sentiasa berbaki kosong ke, kan? Tentu tak ada masalah. Biarpun berbaki kosong kita beli sekali, kemudian baki kosong tak apa, tak ada masalah. Lagilah daripada kita beli, kita simpan tak keluar-keluar, yang itulah yang akan menyebabkan masalah pada kadar pusingan stok kita. Kita beli tak keluar, tak pakai. Yang ni kalau kita beli reagent ni, kita terus pakai, jadi kadar pusingan stok kita akan laju, akan tinggi. Okay, sama juga macam dekat stok sajian. Dia ada ikan, ayam, sayur kan. Dia bukan beli stok untuk kegunaan minggu depan. Kan? Tak dia pun menyimpan ayam, menyetok sayur tu semua kan. Untuk stor-stor sajian ni, biasanya dia akan pakai dulu, kemudian dia akan rekodkan penerimaan tu di akhir bulan. Okay? Masa dia rekodkan penerimaan, lepas tu dia buat pengeluaran biasanya pada hari yang sama. Sebab dia nak tengok, okay, dalam satu bulan ni berapa kilo bayam yang dia gunakan. Contohnya 30 kilo bayam. So, so dia rekod lah. Terimaan daripada pembekal 30 kilo bayam, keluar juga pada hari yang sama. So 30 masuk, 30 keluar kan. Macam tu. Okey. Macam tu. Sebab macam ikan, ayam, sayur tu dia tak rekod hari yang sama. Setiap hari. Bila masa nak masak pula, bila masa nak rekod pula kan. Bukannya sikit-sikit item. Setiap hari akan ada item yang masuk untuk stor sajian masak kan. Macam tu lah. So kena tak ada lagi ya, tak refund apa ni, barang guna habis tak direkodkan. Okay. Mesti semua item yang kita beli mesti kena record lah. Sama ada dia akan jadi aset alih bernilai rendah, aset alih, stok. So semua kena ada record dia. Bila ada duit kerajaan yang dibelanjakan ataupun ada penerimaan, perlu ada record. Ada surat beranak, ada surat lahir. Kemudian baru kita uruskan mengikut tata cara yang bersesuaian. Lepas tu barulah kalau dah tak nak lagi, kita buat pelupusan ataupun hilang, kita buat hapus kira. Contoh. Semua berbalik kepada, kalau kita nak kenal pasti, dia semua berbalik kepada takrifan inilah. Dan satu lagi berbalik kepada punca
pembelian kita. Kita menggunakan OS mana, okay, untuk kita buat perolehan. Kadang-kadang ada yang tanya, ni saya buat pembelian ni, dia nak jadi stok ke, dia nak jadi aset ni? Tak faham lah, sebab kalau kita tengok dalam knowledge base, dia ada dekat dalam dua-dua kod. Okay, dekat stok pun ada, dekat aset pun ada. So macam mana ni? Saya nak jadikan dia stok ke ataupun nak jadikan dia aset? Aset alih kan? Kalau dulu kami biasanya menasihati PTJ supaya tengok kepada fungsi dia, okay? Fungsi, kalau fungsi dia seolah-olah macam guna habis lah, macam barang-barang yang bernilai sangat rendah, lepas tu sukar untuk dikawal pergerakan dia. Sebab kalau aset, kita kena buat pemeriksaan kan setiap tahun berkala. Kena cari barang tu. Okay, contoh pendrive kan. Pendrive ni, okay, apa, external hard disk. External hard disk kan agak mahal lah compare dengan pendrive. Okay, external hard disk ni dulu-dulu adalah yang kata dia kena jadi aset alih lah. Aset alih bernilai rendah sebabnya benda ni mahal. Okay, tapi kalau kita tengok, senang ke untuk kita kesan dia setiap tahun external hard disk tu, untuk kita kesan dia dekat pegawai mana pegawai yang kita bagi hari tu, oh pegawai kena carilah dekat dia, kita nak buat pemeriksaan ni, tunjuk external hard disk. So pada kita rasa macam susah lah benda tu. Kalau lah external hard disk tu hilang pula, kita kena buat kehilangan dan laporan kehilangan lah kan, untuk kita hapus kira, sebab rekod dia ada masuk tu rekod, tapi hilang. Sudah satu kerja pula kan. So kita kata lebih kami dekat UPAS ni dulu lebih menasihati PTJ untuk tengok kepada fungsi dia. Okay. Tapi sekarang dia lebih tengok kepada OS yang kita gunakan untuk pembelian. Okay. Kalau kita guna duit aset untuk beli, kita wajib daftarkan dia sebagai aset. Kalau kita guna duit apa ni, OS 25, 26, 27, 28 tu, yang itu akan jadi stok. Dah senang, simple. Kalau kod tak ada, buatlah, create lah kod. Pergi mohon dengan MOF, minta di-createkan kod, membolehkan kita mendaftar stok itu, item itu sebagai stok dekat dalam SPS. Okay. Okay, kalau barang reagent yang kita dapat FOC daripada company perlu tak masuk dekat dalam stok, yang itu FOC tu sebenarnya dia, kita beli FOC, kita ada pembelian kan biasanya. Bila ada pembelian, dia tidak dikategorikan sebagai hadiah. Kita tak treat dia sebagai hadiah jugalah. Tapi benda tu perlu juga kita daftarkan sebagai terimaan. Sebabnya dekat dalam, nanti kita tengok kita punya dokumen pendaftaran, dia ada contoh pelaporan kita yang QPS 14 tu kan, laporan suku tahun yang kita buat tu, dia ada stok sedia ada, lepas tu pembelian, pengeluaran dan juga stok semasa. Okay, baki maksudnya apa nama, sedia ada tambah dengan pembelian, tolak dengan pengeluaran, dapat stok semasa lah. Okay, pembelian tu, ruangan pembelian tu bukan untuk pembelian saja. Dia termasuklah terimaan. Terimaan apa-apa stok yang kita terima secara hadiah, secara pindahan, okay, yang kita beli. Lepas tu yang itulah kriteria dia. So, yang dapat FOC ni pun kenalah juga kita daftarkan. Okay, daftarkan, masuk di ruang penerimaan pembelian tu. Okay, kita teruskan. Okay, harap-harap jelas ya dekat yang definisi stok. Definisi stok tadi kita dah tengok stok apa, sekarang stok apa, dah okay. Jenis-jenis stok pula yang kita ada, ni contoh sajalah. Kita ada stok, kita ada alat tulis, ubat-ubatan, bahan kimia, peralatan pergigian, makanan, risalah, racun, apa, minyak, petrol tu semua kan, consumable item, banyak lagi lah, ni contoh saja. Okay, untuk kategori, penentuan kategori stok pula, sebenarnya dekat dalam knowledge base treasury tu ada
penentuan kategori, subkategori dan jenis stok. So untuk kita tahu apakah kategori, subkategori dan jenis stok, kita kena refer pada knowledge base. Dapatkan kategori stok, tengok dulu ada tak kod stok. Kalau tak ada kod stok, kena mohon dengan MOF. Um, ya. Contohnya dia pergi dekat kalau kita pergi portal PPA dekat luar tu, tanpa kita log masuk menggunakan kata nama dan kata laluan, kita dah boleh nampak knowledge base yang bawah ni. Puan-puan nampak kan skrin saya? Sekejap, nampak contoh skrin saya? FOC tu letak nilai apa? FOC tu letak nilai perolehan. Nilai perolehan dia. Nampak tak skrin saya? Okey, nampak. Okey. Kalau kita tengok dekat sini knowledge base ni, tak payah pun log masuk guna kata nama kata laluan, tekan je knowledge base ni. Okey, dekat sini ada katalog klasifikasi stok kan? So dekat sini kita buat carian kod stok. Lambat. So nanti rasanya tuan-puan semua tahu, boleh buka dia lambat, mungkin cari item lain kot. Sama informasi tak pakai. Apa nak cari? Penting. Tak apalah. Ini carian boleh tengok stok ni apa kategori, subkategori dengan jenis lah. Lepas tu dekat atas tu ada kod. So sekiranya tak ada, yang kita cari tadi tak ada, loading sampai 3 hari tak ada keluar, maksudnya memang tak ada lah kod tu. So apa yang tuan-puan boleh buat, boleh pergi dekat informasi ni, dia ada kat sini dia ada market. Okay, dekat sini ada borang maklumat kod aset atau stok baru. So borang ni okay, ini borang permohonan kod baru. Kategori, cadangan subkategori, cadangan nama, jenis, nama, lepas tu model, harga, keterangan aset atau stok. Kalau ada gambar, letakkan gambar. Lepas tu kita akan emailkan kepada SPPA sppa1pp@treasury.gov.my. Okay, selepas kita emailkan, nanti tak nampak share screen. Nampak slide. Kejap
Ah, oh, okay, saya kena klik new share kot kejap ya. Okay, okay. Terima kasih. Dah nampak? Yang saya share ni, dah nampak? Website tak nampak. Okay, nampak. Okay, dah nampak ni. Okay, yang ni kan borang. Borang permohonan kod baru. Kan, kita gunakan borang ni. Kalau yang tadi kita dah search dekat yang teropong tu, tak ada kod stok kita. So, kita gunakan borang ni untuk untuk apa ya, untuk mohon kod baru dengan MOF. Okey, dah isi borang ni selengkap-lengkapnya. Lepas tu emailkan kepada sppa1pp@treasury.gov.my. Lepas tu pegawai di MOF dia akan createkan kod, okey, untuk tuan puan. Selepas tu dia akan email semula dekat tuan puan, dia maklumkan yang kod itu telah di-create dan tuan puan perlu mencari pentadbir untuk upload kod itu dekat dalam server lah, ke dalam server tuan puan. Okay. Sebenarnya untuk upload kod ni, tuan puan kena cari pentadbir lah. Pentadbir akan upload dan tuan puan kena beritahu dekat pentadbir tu untuk server mana. Sebab kita ada banyak server, kita ada 7 server semuanya. Kalau kita upload dekat server selatan contohnya kan, kita upload dekat server selatan, dia bukan auto pergi dekat server server tengah, pergi kat server utara, tak ya. Tapi kod tu kalau utara upload, kod tu akan wujud juga dekat utara. So utara tak payah mohon lagi. Okay. Tapi kena upload lah dekat utara, kena upload dekat SPPA Tengah, kena upload dekat SPPA Selatan dan juga kena upload di setiap agensi. Okay. Kalau contohnya JKN Selangor yang tengah JKN Selangor yang mohon kod apa ni, pensel 2B contoh kan. Okay, kita dah upload dekat server tengah di bawah agensi JKN Selangor. Okay. Selepas tu Johor pula nak pakai pensel 2B tu. Okay. Johor pentadbir dia kena upload dulu. Okay, upload dekat dalam agensi mana, tengok dia nombor kod tu akan bertambah. Okay, walaupun kita rasa macam kita tak ada buat permohonan kod pun, tapi bila kita upload je, nombor kod akan bertambah. So sekarang ni saya rasa untuk create kod dah semakin berkurang sebab sebab apa sebab kod dah banyak. Okay, dan alasan untuk kita tidak menggunakan sistem SPS kerana kita tak ada kod, itu tidak boleh diterima lagi lah. Okay, dulu pernah alasan itu digunakan oleh apa nama, store makmal. Okay, bila pengurusan tertinggi dapati store makmal adalah store yang paling terkebelakang sekali yang tidak menggunakan sistem SPS. Okay, so bila kita tanya, pengurusan tertinggi tanya kenapa store makmal tak gunakan sistem SPS? Lepas tu jawapan yang diterima dia kata tak ada, kita tak ada kod. Kod lambat, kod tak ada, so tak dapat nak gunakan sistem SPS. Lagipun reagen-reagen kami ni bukannya continuous kami beli, so dia special. Setiap kali nak gunakan sistem SPS, setiap kali kod tu perlu di-create sebab kod tak ada dekat dalam tu. Kalau ikutkan kod dah banyak. Dah banyak. Kalau nak kata special pun saya rasa MOF sekarang ni dah tak lambat dah nak create kod. Pentadbir pun sebenarnya bukan susah sangat pun nak upload kod tu. Sekejap lah, tak sampai lah 5 minit lah nak upload kod tu sebenarnya untuk create lah. MOF dulu dia lambat. Sebab saya rasa dulu banyak kod-kod yang nak di create tu. Tapi sekarang saya rasa MOF sekejap sangat, cepat sangat. So kena gunalah sistem SPS. Okay. Okay, itulah tempat dia mana kita cari borang untuk pemohonan kod stok baru. Hmm. Okay. Okay, lepas tu kalau ada masalah, sekejap.
Kalau ada masalah dekat, perempuan boleh nampak ke? Dia ni macam susah nak, eh, nak, boleh nampak muka depan saya yang SPPA. Saya nak buka sistem meja bantuan ni. Kalau ada masalah. Okay, okay boleh nampak. Okay, kalau ada masalah teknikal ke, masalah kadang-kadang kalau kita gunakan sistem SPS, dia akan ada transaksi tu akan jadi double tau. Kita buat pengeluaran sekali je, tapi dia run 2 kali. Okay, so kena buat aduan dekat sistem meja bantuan pengurusan aset ni lah. Uh, Nanti dia akan minta kita gunakan SPA ni, dia akan minta kita uh, uh, daftar baru, masukkan kad pengenalan, create kata laluan. Okey, kita akan daftar baru, lepas tu nanti kita akan dapat nombor aduan. Okey, kalau sekiranya aduan kita tu tak terjawab, dah lama dia tak jawab, dekat atas sebelah kanan ni dia ada hubungi kami kan. Klik dekat situ. Dia ada nombor telefon dekat situ. Ada nombor telefon, sebarang pertanyaan atau masalah sila hubungi kami melalui 012-528-2705. Okey, ataupun 03-888-23509. Okey, call je nombor handphone tu, nanti vendor akan angkat telefon, dia akan tanya, tuan ada log aduan dekat SMBPA ke? Lepas tu kita pun kata, oh ya, saya dah log aduan dekat SMBPA, so dia akan minta nombor aduan. Okay? Bila minta nombor aduan, kita bagi, nanti dia akan buat selesai masalah. Tapi kalau kita senyap je, kita buat aduan dekat SMBPA, lepas tu kita tunggu je kan, memanglah tak terjawab. Kita punya tak terselesai masalah kita tu. Yang macam tu cara dia call dekat nombor handphone tu. Tapi pertama sekali log aduan dulu dekat SMBPA sebab dia nakkan nombor aduan tu. Okay. Selepas tu kita terus balik. Okay. Jadi kita stop kat sini kategori stop. Okay. Kategori stop tadi dah okay. Kita pergi rujuk dekat knowledge base treasury itulah. Okay. Seterusnya adalah kategori stok kerajaan pula. Kategori stok kerajaan ni ada 3. Pertama sekali stok pusat, kedua stok utama dan ketiga stok unit. Definisi untuk stok pusat adalah stok di kementerian atau ibu pejabat jabatan yang menyediakan, mengurus dan membekalkan stok secara berpusat kepada semua stok utama dan stok unit. Okay, cara pembekalan dia adalah dengan pemohon memohon menggunakan borang QPS 7. Okay. Slide tak nampak? Saya dah tukar slide. Saya pakai slide. Tak nampak? Nampak? Nampak tak? Slide saya, tajuk dia kategori stok kerajaan. Oh, sekarang masih nampak website. Sekejap. Nampak kan? Saya yakin nampak. Dah. Tak nampak. Okey. Nampak, okey nampak. Okey. Dah. Okey ni kategori stok kerajaan kan? Stok pusat tadi. Okey, stok yang menyedia, mengurus dan membekalkan stok secara berpusat kepada semua stok utama dan stok unit. So pembekalan dia hanya kepada stok sahaja. Okey, sama ada stok unit ataupun stok utama. Okey, stok pusat tidak membekalkan stok kepada pelanggan. Sebab stok pusat ni biasanya dia besar, berbentuk gudang. Dia tak sempatnya nak entertain pelanggan seorang-seorang datang kat dia, saya nak minta satu kotak, satu bakul, satu strip, satu unit, tak sempat. Okay, so pelanggan untuk stok pusat
adalah stor utama dan stor unit sahaja. Sebab itulah dekat dalam stor pusat, kita takkan jumpa borang permohonan stok individu kepada stor. Okay? Kita hanya akan nampak QPAS 7 iaitu borang permohonan stok antara stor sahaja. Okay? Kalau dekat dalam adalah yang claim kata, oh saya menguruskan stok pusat ni sebab saya ni saya punya pelanggan ni semua satu daerah tau. Saya punya stok, saya punya pelanggan. Saya bekalkan untuk satu daerah. Saya ni stok pusat. Tak payah. Kalau kita jumpa QPAS 8 dekat dalam store dia tu memang tidak pusat lah. Okay. Dia dekat KKM ni pun kita tak iktiraf. Tak adalah banyak stor pusat. Yang pusat tu cuma Pusat Bekalan Farmasi Negeri di Sabah sebab dia supply untuk satu negeri. Okay, dan juga Mak Ubat dan Stor Kuching Sarawak. Yang tu pun besar lah. Stor dia besar. Pernah ni panggil MOF untuk clearkan kategori kategori stor racun di Ibu Pejabat ni. Sebabnya Ibu Pejabat di bahagian kawalan penyakit, dia buat pembelian stok. Okay, untuk stok racun untuk bekalkan kepada semua negeri. Pembelian dibuat di sini, di Ibu Pejabat. Bekalan tu, pembekal hantar terus ke negeri-negeri. Okay. So, bila MOF datang sini, tengok MOF kata, oh yang ini tak ada stok pun dekat dalam stor di Ibu Pejabat ni. Semua stok telah diedarkan masa kita buat pembelian, pembekal hantar terus ke negeri-negeri kan. So, tak ada pengurusan stor pusat di Ibu Pejabat ni, tak sesuai pun walaupun nampak pembelian tu dibuat secara berpusat. Tapi pengurusan stor tu tak ada sebab tak ada penyimpanan stok racun tu di sini kan. Pembekal terus hantar ke negeri. So tak jadilah dia stor pusat. Kita kena tengok juga kita punya volume, kita punya apa kita kata ya, macam mana besarnya pengurusan stor yang kita laksanakan tu untuk kita kategorikan kita punya stor tu sebagai stor pusat. Selagi mana kita boleh terima, kita boleh layan permintaan individu, yang itu memang kita tak boleh jadi pusat lah. Okay? Kita setakat stor utama saja. Okay, kita tengok pula definisi stor utama. Stor utama tu adalah stor yang menyedia, mengurus dan membekalkan barang-barang kepada stor unit dan juga pelanggan akhir. So pelanggan untuk stor utama adalah stor unit dan juga pelanggan akhir. Kalau pelanggan akhir, individu nak mohon stok dengan stor utama, dia kena pakai borang QPAS 8. Kalau stor unit nak mohon stok dengan stor utama, okey, stor unit kena pakai borang QPAS 7 untuk buat permohonan stok tu. Okey. Stor utama boleh bekalkan stok kepada stor utama yang lain tak? Boleh. Jawapannya boleh. Okey. So stok utama yang nak mohon stok tu kepada stok utama yang lain tu kena pakai borang QPAS 7. Okey. Contohnya dekat dalam satu PTJ, kita ada banyak stok utama lah. 5 contoh stok utama. Kita ada stok utama alat tulis, stok utama farmasi. Okey, stok utama farmasi ni dia nak mohon alat tulis daripada stok utama alat tulis. Kan? So boleh tak? Boleh lah. Boleh, jawapannya boleh. Kena gunakan borang QPAS 7 untuk membuat permohonan tu. Stok utama boleh mohon dengan stok utama yang lain. Stok unit pun boleh mohon dengan stok unit. Stok unit boleh mohon dengan stok utama. Okey. Cumanya yang tak boleh, stok unit tak boleh mohon stok dengan stok unit. Okey? Kalau ada lebihan stok di stok unit kena pulangkan kepada stok utama dia. Stok utama yang dia mohon tu, pulangkan balik stok tu, masuk dekat dalam stok utama. Kemudian stok utama tu akan bagi kepada stok unit yang lain. Stok unit macam contohnya dekat klinik kesihatan A, klinik kesihatan B, dua-dua ni adalah stok unit. Tapi dia di bawah satu PKD yang sama, kan? Lepas tu, stok unit A di klinik kesihatan A ni, dia ada lebihan stok. Dia pun cakap dekat kawan dia pegawai stor di stor unit klinik kesihatan B, dia kata, nak tak, stok saya ni lebih lah, tak pakai sebab hari tu minta lebih, ingat kan ada macam
ingatkan tersasar lah. Contohnya dia tersasar dia punya perancangan tu sebab dia ingatkan ada wabak berterusan tapi tiba-tiba outbreak tu dah tak ada. So dia ada lebihan stok. So dia nak pass kepada store unit dekat KKB kan. Boleh tak? Tak boleh. Okay, tak boleh buat macam tu. So apa yang dia kena buat, store unit di KKA tu kena pulangkan balik stok dia pada PKD. Okay. Okay, store unit di KKB kena mohonlah stok tu dengan PKD. Okay. Dekat dalam SPS pun kalau kita gunakan SPS ada modul pemulangan semula. Okay. Kalau PKD tu tak bolehlah kata dah keluar-keluar ni tak jangan ada masuk-masuk lagi lah. Stok kita pun dah buat pembelian baru, nanti kan ada lambatkan pula stok dekat sini. Tak payah dah nak uruskan sendiri. Tak bolehlah PKD cakap macam tu sebab dekat dalam peraturan kata kalau sekiranya stok itu dipulangkan semula ke dalam stok boleh menerima dengan cara kalau dia belum guna, barang tu belum guna, barang masih barang baru, masuk semula dekat dalam rekod kad daftar stok yang sama. Okay. Kalau dia dah separa guna, terima juga tapi buat rekod yang berasingan. Okay. Contohnya dekat dalam satu kotak tu ada 10 lagi kotak kecil, 10 botol air lah, contohnya 10 botol air mineral dekat dalam satu kotak. So kita dah indent, PKD dah bagi pada KK kan, satu kotak lah, SKU pengeluaran dia adalah satu kotak. Lepas tu KK tu dia ambil satu kotak tu, dia buka, dia ambil 3 botol. So baki 7 botol dekat dalam tu dia tak gunakan. Dia pulangkan balik kepada PKD. So item tu dah jadi sebagai item separa guna lah. Sebab dia dah buka, kita buat pengeluaran kotak kan, satu kotak kan. So kotak tu dia dah sentuh, dia dah buka, dia dah ambil kan 3 botol air dekat dalam tu. So item tu dah jadi item separa guna. Bila dia pulang balik kepada PKD, PKD kena buat satu rekod berasingan. Sebabnya air dalam botol tu tak guna lagi. Cuma kotak tu lah dah terusik kan sebab dia ambil 3 botol dalam tu. So PKD kena buat rekod berasingan untuk merekodkan semula stok yang diterima. Tak bolehlah rekod dekat dalam dekat dalam kad daftar dia semula sebabnya SKU tu kita tadi keluar kotak, kita tak boleh masukkan balik 7 botol pula kan. So kalau kita nak masukkan balik semula, kalau keluar satu kotak, masuk balik satu kotak boleh. Tapi yang sekarang ni dia dah pecahkan kotak tu, dia dah ambil 3 botol dekat dalam. Boleh jelas ya? Okay, kenapa saya kata tadi store unit tak boleh bagi bekalan kepada store unit yang lain? Sebabnya kita baca definisi store unit. Definisi store unit tu adalah store yang menyimpan dan membekalkan stok kepada pelanggan akhir. Pelanggan akhir dia tak ada kata kepada store unit yang lain kan? Dan di store unit kita hanya akan jumpa penggunaan borang QPS 8 saja, individu kepada store. Okay? Kita tak boleh jumpa borang QPS 7 permohonan stok antara stok dekat dalam store unit. Sebab itulah store unit tak boleh bagi stok dia kepada store unit yang lain. Store unit hanya boleh bagi stok dia kepada individu saja. Okay? Store unit ni pula dia hendaklah mendapatkan bekalan stok daripada stok pusat ataupun stok utama. Dekat sini pun dah cakap. Tak adalah kata store unit mendapatkan bekalan daripada store unit yang lain. Kan? Begitulah kisahnya. Okay, dekat dalam, kalau kita baca dekat dalam perkeliling, dia ada kata setiap untuk stok utama tu, di setiap PTJ hendaklah mempunyai satu stok utama saja yang boleh dibahagikan mengikut bahagian atau cawangan atau sektor. So, adalah yang ni kalau kita dengar taklimat daripada pegawai yang bukan dari KKM, contohnya kita pergi Intan ke, kita pergi dengar taklimat dekat IPN Institut Perakaunan Negara tu, penceramah dia daripada MOF, dia tak berapa jelas tentang organisasi kita ya di KKM. Okay.
Ada yang balik-balik daripada dengar taklimat, dia pula buat rombakan dekat dia punya pengurusan store, dia gabungkan semua jenis-jenis store yang ada dekat dalam PTJ dia menjadi satu store utama saja. Lepas tu dia buat satu meeting, dia decide, dia kata, okey, dekat dalam berkeliling kata di setiap PTJ hanya mempunyai satu store utama saja. So kita sekarang ni dekat PTJ kita ada stok utama alat tulis, kita ada stok utama farmasi, kita ada stok utama pergigian. Banyak ni, dia cakap. So sekarang ni kita decide untuk stok utama farmasi lead, dia cakap. Stok utama alat tulis, stok utama makmal, yang lain-lain tu semua duduk di bawah farmasi. So dia gabungkan semua dan pelaporan pun dia bergabungkan menjadi satu. Bila dia hantar ke kementerian, kami ni nak present laporan JK Pak, kita ada pecahkan mengikut 7 jenis store sebab kita nak pantau prestasi setiap jenis store tu. Okey? Tak boleh lah. Bila tuan-puan dah gabungkan semua, mananya laporan store untuk farmasi, mana laporan store untuk alat tulis, vektor tu semua kami tak tahu. Tak boleh. So laporan tu langsung tak boleh pakai. Okay, kita dah buat arahan secara pentadbiran untuk KKM, kita pecahkan kepada 7 jenis store, 7 saja. Tak boleh tambah lebih lagi daripada tu. Okay, nanti kita akan tengok jenis-jenis store yang kita ada lah. So 7 saja ya. Kalau tuan puan create satu lagi store, contohnya store apa ya, store domestik ataupun store pakaian seragam. So dekat mana kita nak laporkan tu nanti? Bila sampai ke kementerian ni untuk kita present dekat dalam JKPAK, dekat mana kita nak masukkan? Okay, nanti kita pergi kat jenis-jenis store tu lah ya. Okay. Ada tak yang saya tertinggal? Saya rasa tak ada. Seterusnya, okay, dah rasa macam dah berat kepala. Bolehlah jawab soalan. Cuba tuan-puan jawab soalan ni. Pilih kenyataan yang tak benar, tak betul, yang salah tentang stor pusat. Stor pusat tu dia membekalkan stok kepada stor utama, stor unit dan pelanggan akhir. Betul ke tak betul? Lepas tu, store yang menyedia mengurus dan membekalkan barang-barang kepada pelanggan melalui rangkaian store. Lepas tu yang ketiga, permohonan stok hendaklah menggunakan borang QPAS 7. Jawab dekat dalam chat, saya nak tengok jawapannya. Okay, nombor 1, 2. 1, 1, 1, 1. So jawapan yang betul adalah nombor 1. Okay, sebab dekat stor pusat boleh stok kepada pelanggan akhir kan. Sebab dekat dalam stok pusat ada penggunaan borang QPAS 7 tadi. Okay. Permohonan stok antara stok. Okay. Yang ini saya kata tadi 7 jenis stok utama di KKM. Yang pertama kita ada stok farmasi atau perubatan. So guna takrifan yang betul. Stok farmasi atau perubatan lah. Jangan gunakan stok ubat, stok bukan ubat. Okay. Yang itu adalah section di bawah stok farmasi. Section A, ubat. Section B, bukan ubat. Section C, suka hatilah tak apa-apalah kan kalau ada. Okay, seterusnya sajian, stok sajian. Janganlah kita letak stok jenis stok bahan, stok beras, stok susu, stok barang kering, stok barang basah. Tak boleh. Tu semua kita jadikan sebagai section di bawah stok sajian. Okay. Namakan store kita dengan betul supaya tak confuse nanti masa hantar pelaporan. Kalau ada officer lain yang menguruskan store nanti, kalau saya dah pencen, nanti bila tuan-puan hantar laporan store makanan, so dia tak tahu nak masukkan kat mana sebenarnya store laporan tuan-puan tu. Sebenarnya makanan tu adalah di bawah sajian. Okay. Alat tulis. Alat tulis di bawah alat tulis ada section. Maybe section alat tulis, section kertas, section toner, section barang-barang domestik. Okay. Lepas tu kalau makmal di bawah store makmal, kita store makmal gunakan nama store makmal. Jangan kita kata store patologi. Okay. Tak kata store patologi sebab nama yang telah dipersetujui dekat sini jenis-jenis store ni adalah makmal. Okay, so kita hantar laporan untuk store makmal. Janganlah kita sebut saya hantar laporan untuk store patologi kan ada yang tak tahu pula. Okay, di bawah
Stor makmal kita ada section bahan kimia, section maybe ada reagent lah, reagent ke consumable, macam tu. Okay, peralatan pergigian, lepas tu bahan cetak, bahan cetak tu pamphlet, risalah kan, bahan-bahan cetak. Lepas tu ada vektor. Okay, vektor tu ada section consumable, lepas tu section racun, lepas tu section macam minyak petrol untuk yang fogging tu semua kan. Okey, minyak-minyak tu semua tuan-puan beli, ada daftar tak dekat dalam sistem? Ada record tak daftar? Saya rasa tak ada record kan. Minyak-minyak tu beli untuk aktiviti vektor kan. So dia adalah stok kan. Kalau racun kita daftarkan, kenapa minyak petrol tu semua kita tak daftarkan? Okay. Sekarang tuan-puan tambah dekat sini ada stor lain, stor makanan haiwan contohnya kan. Stor makanan haiwan. So tak kenalah macam mana saya nak lakukan pelaporan tu. Okay. Makanan haiwan untuk IMR masukkan di bawah section makmal lah. Okay. Bilangan stok utama yang ada mengikut jenis di KKM, kita ada 444 stok alat tulis. Farmasi 256, makmal 221, sajian 144, pergigian 112, vektor 33 dan bahan cetak 19. Bahan cetak ni sikit sebabnya dia ada dekat negeri. Okay. Tapi kalau tuan-puan ada buat percetakan sendiri kan, dan percetakan tu banyak, okay, kena wujudkanlah stor bahan cetak. Tapi kalau kata ada buat percetakan di bawah aktiviti percetakan menggunakan duit peruntukan promosi kan, nak masukkan dia dekat dalam stok alat tulis di bawah section bahan bercetak, boleh juga, tak jadi masalah asalkan dalam PTJ yang sama. Jangan sampai tiada pelaporan, tercicir melapor. Okay? Jangan sampai jadi macam tu. Dan vektor ni pula vektor ni sikit sebab kadang-kadang ada yang tak melapor ni. Ada yang ada buat pembelian. Memanglah kita tahu racun semua kita dapat daripada ibu pejabat kan. Tapi ada juga yang kita beli consumable, kita beli sendiri kan, gunakan duit di bawah vektor. Dan tak masuk pun dekat dalam section-section yang lain tu, alat tulis ke apa ke, dia tak ada masukkan pun dan langsung tak dilaporkan pun. Patutnya kena lapor lah kalau ada buat pembelian consumable macam glove, face mask ke apa tu kan, yang peralatan-peralatan untuk fogging, ada beli petrol kan, itu semua kena ada pelaporan, kena ada stok. Kena ada stok, lepas tu kena uruskan stok itu mengikut tata cara pengurusan stok. Okay, banyak tempat yang sebenarnya saya pun kalau sekarang ni saya tengok stok utama yang nak dijaga pun 1,229. Banyak. Tak tengok lagi store unit. Lagi banyak store unit yang ada kan. Lepas tu nak tengok lagi pula store yang tak melapor. Kan macam semalam ada bila saya bagi taklimat, kita tengok balik detail pelaporan yang dihantar tu, kita fokus kepada PTJ tu saja. Memang kita tengok ada keciciran pada pelaporan. Okay. PTJ tu sendiri pun tak perasan yang vektor dengan bahan cetak tak melapor. Tak ada pengurusan stor. Maybe ada stor tapi macam tak ada pengurusan stor yang betul ke macam mana ke tu saya pun tak pastilah. Harap-harap tuan-puan kena tengok dan mantapkan sendiri pengurusan stor di PTJ masing-masing. Lepas dengar taklimat ni, kalau tak faham boleh tanya, kalau tak jelas boleh tanya. Lepas tu kalau kalau rasa tak buat, kena buat. Okay. Kalau rasa macam kita tak pakai SPS lagi, kena pakailah SPS. Kalau rasa macam kita ni sepatutnya jadi store tapi kita tak
buat pun, tak ada pun buat pengurusan stok, kenalah, kena. Sebelum kita ni ditegur. Kalau dah tegur nanti kena tegur dengan audit, boleh leret. Mungkin kali ni kita selamat, tapi nanti akan datang satu hari, kena jugalah, kan? Sampai bila je kita tak nak buat, dan makan masa makin lama benda tu dah makin parah. Sebab peraturan ni dah makin lama makin sepatutnya dah mulalah kita kita arahan tu sepatutnya kita dah mula laksanakan. Kalau kita tunggu lagi, perkeliling tu dah keluar tahun 2018. Sekarang dah tahun 2024, kan? Nak tunggu sampai tahun berapa lagi? Kan? Tunggu lagi 15 tahun, 20 tahun, nanti rasa macam dah 20 tahun tak sedar-sedar lagi ke perkeliling ni dah lama dah ada. Bukanlah perkeliling ni baru keluar. Lepas tu tak pernah ke dengar ceramah? Oh, pernah dengar banyak kali dah. Dengar ceramah tapi tak faham. Pernah tahu ada ketua jabatan cakap apa ni, tak lah, staf saya ni berapa kali dah dengar ceramah. Tak faham. Saya ni sampai terpaksa korbankan waktu lunch saya tahu untuk bagi ceramah dekat staf-staf saya ni. Sampai 3 hari berturut-turut saya ni tak makan lunch. Lepas tu saya rasa macam, kenapalah dengan ceramah tak faham. Macam rasa frust lah, kecewa jugalah kan. Kalau tak faham, boleh tanya, boleh email. Saya ada bagi nombor telefon juga, nombor telefon pejabat lah ya. Boleh email lah, boleh email. So kita insyaAllah boleh jawab. Okay. Kalau tak dapat jawab pun, boleh remind. Okay, kadang-kadang email tuan puan tu kami pun kat sini terlepas pandang sebab banyak masuk pelaporan. Bila time JK Park tu macam-macam pelaporan masuk lah. Macam saya di samping menguruskan store, saya juga buat hadiah. So ada permohonan hadiah yang masuk. Lepas tu ada pelaporan bulanan hadiah. Lepas tu ada juga yang saya masuk dekat dalam email. Pengemas kinian dalam sistem SPA tu kan, dapat juga email tu berkala, lepas tu dapat juga lagi macam-macam lah. Boleh remind balik, minta dijawab pertanyaan tersebut. Kadang-kadang dia dah banyak turun bawah, kadang-kadang bila kita daftarkan pun kita tak perasan email tu, so mohon maaf. Saya kalau boleh bantu, saya cubalah untuk bantu. Cuma tak nak nanti sebab kalau tuan puan kena menjawab audit, maklum balas tuan puan tu akan sampai juga dekat saya. Macam kalau tuan puan terima teguran audit, kena jawab maklum balas kan, kena beri maklum balas. So maklum balas tu saya kat sini pun kena bagi komen juga, kena timbal balik maklum balas yang tuan puan beri tu. Kadang-kadang tengok teguran-teguran yang diterima tu macam saya rasa macam lah, kenapalah tak buat benda ni kan. Ada juga yang audit tegur bila buat pengesahan penerimaan, kotak-kotak tidak dibuka, tidak diperiksa. Tapi dah disahkan penerimaannya. So bila kita tanya balik pada PTJ, PTJ kata kami memang tak boleh lah nak buka kotak tu sebab bukan senang nak bila stok-stok yang datang tu bertrailer-trailer. Puan bolehlah kata buka lah, kena buka semua. Tapi kami yang duduk dekat PTJ ni, contoh dekat hospital ni, dekat stor perubat, dekat stor farmasi, tak cukup tangan puan nak buka semua tu semua baru buat pengesahan penerimaan. Tapi itu adalah kehendak perkeliling, arahan kan. Sebab itulah audit tegur. Audit tegur tu dia tegur based on peraturan. Dia pun sebenarnya tak tahu beban tugas, kekangan tuan-puan dekat lapangan. Dia cuma tegur je kalau kita tak patuh peraturan. Kan? So apa yang kita kena buat, kita kena patuh juga peraturan tu. Kalau tak boleh patuh juga, kena mohonlah pengecualian. Mohon pengecualian daripada pengeluar perkeliling. Cakap beban-beban kami setiap kali kami nak semak macam-macam ni, macam PHIS tu kan, macam farmasi dia tak dapat nak gunakan sistem SPS atas kekangan dia. Patutnya dah ada PHIS, perlu guna juga SPS sebabnya arahan kena
guna SPS kan, tapi dia kata tak boleh, kami nak gunakan dua-dua sistem. Sistem kami ni pun dah hampir menyamai dengan sistem SPS, so kami minta pengecualian. MOF bagi pengecualian tu. So kalau rasa macam ada benda-benda yang tak boleh dipatuhi, memang rasa yang macam tu macam permasalahan tu global lah kan. Bukan kita sajalah, bukan jabatan kita saja yang tak boleh buat. Jabatan lain pun tak boleh buat, so boleh mohon pengecualian. Refer kepada program masing-masing. Macam kalau Makmal kata susah sangat nak gunakan SPS sebab kod stok ke apa ke, refer kepada program, minta ketua program apa tu kemukakan permohonan pengecualian, kami akan submit kepada MOF. Kalau bagi, okeylah. Tak payahlah nanti gunakan SPS. Macam itulah. Tapi saya rasa tak ada masalah kot. So far tak ada dengar apa-apa cerita pun untuk Makmal tak menggunakan SPS. Okey, begitulah. Okey, kalau kita tengok okey, seterusnya objektif pengurusan stor. Pengurusan stor adalah dilaksanakan secara teratur, cekap dan berkesan bagi memastikan stok sentiasa ada apabila dikehendaki dan menepati kehendak pelanggan. Okey. Tak gunalah kalau kita ada stok tapi kita tak ada stok. Sebab itulah objektif utama dalam pengurusan stok adalah memastikan stok sentiasa ada. Okey. Sebab itulah kita kena kawal kita punya paras stok. Okey, paras stok, paras minimum tu jangan sampai kosong. Jangan sampai kita terputus bekalan stok. Sebab apa gunanya kita ada stok, tapi kalau pelanggan datang nak minta stok dengan kita, oh stok tak ada, sorry. Sorry, datang lagi minggu depan Datang minggu depan tak ada, sorry. Asyik sorry je, tutup je lah stok, pelanggan pun naik angin. Kan? Lepas tu untuk memastikan kualiti stok sentiasa terjamin dengan memberi perlindungan, penjagaan dan penyelenggaraan sewajarnya semasa dalam simpanan. So itu adalah objektif pengurusan stok. Okay, ada juga yang stok stok yang kedekut pula dia punya pegawai stok tu. Bila minta stok tak ada. Bukan tak ada stoknya. Stok dia tak kosong, lambat-lambat stok. Lepas tu bila kita minta, macam-macam ditanyanya soalan ni macam polis pencen. Itulah inilah, puan ada sign ke itu? Puan ada buat ni, nak pakai pen dakwah basah, kita sebenarnya bagi pen dakwah kering je. Kalau puan nak pakai, ada banyak yang perlu sign dokumen lah, itulah inilah semua, okey kita bagi. Saya ni pun rasa macam terbuntu-buntu kepala otak saya. Saya ada sign? Ya ada lah. Saya sign lah. Kad punch card ke apa ke kan. Takkanlah tak ada sign. Takkanlah buat kerja tak ada sign langsung. Kan? Tulis je ke? Tak apalah. Dia nak minta pen. Kalau pelanggan nak minta pen dakwah basah, bagi je lah dia pen dakwah basah, pen dakwah kering ke. Suka hati dia lah. Kan kita nak menepati kehendak pelanggan. Pelanggan nak pen dakwah basah, bagilah dia pen dakwah basah tu. Lepas tu, dia dah kedekut-kedekut macam tu. Bila bentang laporan dalam mesyuarat JKPAK, kadar pusingan stok dia rendah. Lepas dia pun naik angin. Okay, sebelum ketua jabatan naik angin, pegawai stok ni pula dulu naik angin. Okay, dia kata, saya ni tiap-tiap hari, tiap-tiap masa buka stor saya tahu untuk pelanggan saya minta barang. Tak adanya saya tutup. Pernah nampak ke stor saya tutup? Dia kata, saya buka hari-hari stor saya. Tapi saya pun tak tahulah kenapa kadar pusingan stok saya rendah. Dia cakap. Lepas tu macam, yelah sebab dia dah marah dulu kan. Dia dah marah dulu sebelum ketua jabatan marah dia. Kan, untuk mengelakkan dia daripada dia marah dulu ketua jabatan. Tapi permasalahan tu kenapa dia boleh jadi macam tu? Kenapa dia boleh, kadar pusingan stok dia boleh rendah? Kalau hari-hari dia buka stok, sebabnya kadar pusingan stok ni kan dia, kalau banyak kita buat pengeluaran, banyaklah, tinggilah kadar pusingan stok kita. Kalau kita ni buat pengeluaran sikit, kan rendahlah kadar pusingan stok kita kan. Konsepnya lebih kurang macam tu lah. Tapi dia kena ingat, barang yang dia keluarkan tu mestilah barang yang mahal. Bukan barang yang murah. Yang dia asyik keluarkan pen dakwah kering je. Pen dakwah kering tu murah. Pasal tu mahal. Kan? Dia keluar pen dakwah kering. So, sudahnya kadar pusingan stok dia
Rendah lah sebabnya kadar pusingan stok tu kita tak kira based on quantity tau. Kita kira kadar pusingan stok based on dia punya nilai. Pengiraan kadar pusingan stok adalah berdasarkan kepada nilai. Lagi tinggi nilai barang-barang yang kita keluarkan tu, lagi tinggi kadar pusingan stok kita. Okay, kalau kita keluar pun 10 batang pen daur kering, tapi stor sebelah, stor bahagian lain, okay, keluarkan 2 batang je pen daur basah. Dia lagi menang kadar pusingan kita sebab barang yang dikeluarkan tu mahal. Kita ni keluarkan barang murah yang tak menyamai pun 2 batang pen daur basah. Macam tu lah lebih kurang. Faham tak tuan-puan? Boleh faham tak? So kena jelas. Kalau kita nak dapatkan kadar pusingan stok yang tinggi, kita kena pastikan barang-barang mahal tu dikeluarkan dahulu. Okay? Dan kita pun tidak digalakkan dalam pengurusan stok, tak digalakkan menyimpan barang-barang yang mahal. Okay? Dengan kuantiti yang banyak. Kena follow lah paras stok tu. Paras maksimum, minimum, menokok. Tak ada, tak ada meluah perasaan. Tak ada pun meluah perasaan. Cerita, kisah benar. Kisah benar tentang sebatang pen. Kan kalau kita dekat sekolah dulu, kita selalu ada ni kan, kena buat karangan. Aku sebatang pen. Aku apalah, semangkuk kaca. Itulah tajuk-tajuk masa dulu soalan karangan. Okay, seterusnya fungsi store. Fungsi store ni boleh kita jadikan sebagai apa nama? Sebagai eh, sebagai senarai tugas kepada pegawai-pegawai yang menguruskan stor. Okay. Untuk salah satu fungsi stor adalah terimaan. Buat terimaan barang-barang yang dipesan, sahkan dan perakukan barang yang diterima. Okay. Ni adalah tugas dan tanggungjawab pegawai penerima lah. Okay. Seterusnya simpan stok. Simpan stok ni tugas dan tanggungjawab pegawai stor. Okay. Pegawai stor boleh jadi pegawai penerima. Pegawai pelulus boleh jadi pegawai penerima. Tapi pegawai stor tak boleh jadi pegawai pelulus. Pegawai pelulus tak boleh jadi pegawai stor. Itu saja. Okay, dan sekiranya tuan-puan ni dilantik sebagai pegawai stor, dia bukan automatik tuan-puan jadi pegawai penerima. Okay, kena ada surat lantikan yang baru. Dua surat lantikan. Surat lantikan pertama sebagai pegawai stor, surat lantikan kedua sebagai pegawai penerima. Okay? Dan setiap surat lantikan tu perlu ada senarai tugas. Senarai tugas, senarai tugas masing-masing lah. Senarai tugas pegawai stor apa? Okay, senarai tugas pegawai penerima macam mana? So kalau rasa buntu nak create tugas-tugas pegawai stor, tugas-tugas pegawai penerima, boleh tengok kepada fungsi-fungsi stor ni lah. Okay. Untuk penjagaan pengeluaran tu adalah tugas pegawai stor jugalah. Pegawai stor kerja dia menyimpan, menjaga, mengeluarkan stok kepada pelanggan seperti mana yang dipesan. Okay. Bukan meluluskan pengeluaran. Meluluskan pengeluaran tu adalah tugas pelulus. Okay, perancangan ni adalah tugas pegawai pelulus. Pegawai pelulus kena rancang dan uruskan penukukan stok. Dia kena tengok paras-paras stok tu bila dah sampai ke paras menukuk, dah tiba masa lah untuk buat perolehan baru. So kena kena buat pembelian supaya stok itu tak terputus bekalan stoknya. Okay, pembungkusan tugas pegawai stor, verifikasi tugas pegawai pemverifikasi, 3K keselamatan, kebersihan dan keceriaan tugas pegawai stor dan juga ketua jabatan, pelupusan hapus kira tugas pegawai stor dan juga unit pengurusan aset. Okay. Okay, dalam sesebuah stor, dalam satu pejabat, kita ada carta organisasi kan? Kita ada tugas-tugas hakiki, kita selalu tengoklah dekat pejabat, contohnya dekat pentadbiran. Kita ada carta organisasi cawangan pentadbiran.
macam tu kan. So dekat dalam pengurusan store pun perlu ada carta organisasi store. Store apa? Store utama, alat tulis. Carta organisasi store unit, alat tulis. Macam tu. Okay, di bawah masa kita nak create carta organisasi ni, dia perlu ada 3 elemen lah. Ada nama, ada jawatan hakiki dan juga ada peranan dia dalam pengurusan store itu. Okay, contohnya dekat sini, Encik Muhammad Fauzi, pengarah Jusasi, dia peranan dia dalam pengurusan store tu, dia bertindak sebagai ketua jabatan. So, ketua jabatan yang akan buat pelantikan pegawai store, pegawai pelulus, pegawai penerima. Lepas tu dia juga akan meluluskan pelarasan stok, melihat, mengesahkan laporan verifikasi stok. Itu adalah tugas-tugas tanggungjawab ketua jabatan. Di bawah dia ada pegawai pelulus Cik Abu Bakar. Jawatan hakiki dia KPPM 52. Dia adalah pegawai pelulus 1. Okey, sebelah dia Puan Hani Fariza, penolong pengarah M41. Puan Hani Fariza ni ketua jabatan kata, nak bagi dia 2 peranan lah. Satu pegawai pelulus 2, satu pegawai penerima. So, tengok Cik Abu Bakar tak jadi pun pegawai penerima kan. Sebab mungkin Cik Abu Bakar ni dia pegawai pelulus 1, tugas dia berat. Semua kelulusan untuk pengeluaran stok di bawah Cik Abu Bakar. Tapi kalau Cik Abu Bakar tak ada, mungkin Puan Hani Fariza tu akan jadi backup lah untuk meluluskan pengeluaran. Di samping tu, Puan Hani Fariza juga diberi tanggungjawab untuk jadi pegawai penerima. Okay. Dan mungkin juga Cik Abu Bakar ni dia akan uruskan kelulusan di barang-barang di bawah Section A. Manakala Puan Hani Fariza dia diberi amanah untuk menguruskan meluluskan pengeluaran untuk barang-barang di bawah Section B. So terpulanglah macam mana organisasi tuan puan. Tapi yang penting kena ada carta organisasi ni. Okay, di bawah tu ada penolong PPT N32 Encik Daniel, pegawai stor 1 dan juga dilantik sebagai pegawai penerima. Puan Farah PPT N29 pegawai stor 2 dan Puan Aminah N19 dilantik sebagai pegawai stor 3 dan juga penerima. Okey Okey. Carta organisasi ni perlu disediakan, lepas tu kena tampalkanlah dekat dalam store sebab nanti audit datang dia terus tengok. Dia nak tengok siapa sebenarnya yang dia patut jumpa. Okey, untuk dia dapatkan penerangan tentang store yang dijaga tu lah. Okey. Saya dah tersalah slide ni. Tak apalah. Okey. Sepatutnya slide ni dulu. Ni punya scroll dekat mouse terlaju. Okey. Pegawai yang terlibat dalam pengurusan stok, kita ada pegawai penerima. Macam saya terangkan awal-awal tu, stok pusat pertama. Ada pegawai penerima, tak ada pegawai penerima sebab tak ada penerimaan daripada pembekal kan. Okey. Seterusnya pelulus dia ada dekat ketiga-tiga kategori stok ni. Pegawai stok pun ada dekat tiga-tiga kategori stok. Pemverifikasi stok hanya ada di stok pusat dan stok utama saja. Okey. Stok unit tak buat verifikasi stok. Cuba kita tengok FAQ. Okey, tuan puan nampak ya, saya ada share slide ni, FAQ portal berkeliling sekejap. Portal berkeliling bidang berkaitan iaitu pengurusan aset. Puan boleh tengok dekat pengurusan store mana apa yang kita nak tengok dekat bab penerimaan, merekod, penggunaan penyimpanan pemeriksaan, lain-lain lah. So boleh buka ketik dekat pengurusan stok. Apakah definisi stok, dia beritahu apakah yang dimaksudkan dengan stok. Yang ni saya nak tengok, nak tunjukkan pasal
Siapakah pegawai store? Pegawai yang dilantik oleh Ketua Jabatan untuk menguruskan atau menjalankan tugas-tugas pengurusan stor sepenuh masa di skim perkhidmatan dan grade bersesuaian. Pegawai stor kalau buat perolehan tak boleh jadi pegawai penerima kan? Pegawai store kalau buat perolehan selalunya pegawai store ni dia akan keluarkan nota minta. Okey, dia keluarkan nota minta, dia tak buat perolehan pun, dia bukan buat, dia bukan pegawai yang buat bayaran. Okey, selalunya, tapi kalau dia juga yang buat bayaran, memang dia tak boleh jadi pegawai penerima lah sebab semua tu macam one man show. Okey, dia yang buat ordering, dia yang buat bayaran, dia juga yang buat terimaan. So tak boleh lah. Okey. Nanti saya akan bagi slide, jangan risau. Tapi slide yang saya buka ni semua ada banyak link-link. Saya akan bagi slide yang main je. Yang link-link ni saya tak dapat nak bagilah sebab banyak slide ni. Yang tuan-puan take note apa yang saya buka ni, macam contohnya saya buka soalan lazim ni semua kan. Boleh ambil dekat berkeliling. Okay.